Assalamualaikum dan selamat menonton kembali rancangan Quranis Menjawab. Dalam rancangan ini, kami akan berdialog dengan beberapa agamawan dalam isu-isu berkenaan dengan Islam dan Quran. Hari ini, kita masih lagi menjawab Rozaimi Ramli yang telah membuat satu pertuduhan ke atas golongan Quranis. Sila saksikan. Apa dalam majlis tu ada golongan anti hadis? Saya tak tahu. Saya balon kau-kau kan. Abang Mak, aku dengar nak balon kau-kau, aku terus teringat Sarip Dol, Samsing Kampung Dusun. Lawak saja. Bukan macam tu, Rozaimi. Jangan nak balon orang. Hang kena ada sikap yang baik. Hang tu PhD hadis. Saya tak tahulah kalau hang dah baca Quran ke belum, tapi Quran tak mau kita ada attitude macam tu. Allah berfirman dalam chapter 16 verse 1 to 5. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmah. Panggillah ke jalan Tuhan kamu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. And beautiful preaching. Wajadiluhum billati hiya ahsan. Dan argue dengan mereka dengan yang terbaik. Macam tu kita argue. Kita tak payah nak balon orang apa semua. Kita bagi saja. Bagi saja information, biar mereka fahamkan dengan sendiri. Okey, apa masalah hari ini? Saksikan. Nak kata, kadang-kadang orang jadi liberal, kadang-kadang orang jadi anti hadis. Bukan dia marah ke Islam, tapi dia marah ke orang agama yang memberikan Islam dengan tafsiran yang ridiculous. Sedangkan itu bukan tafsiran Islam. Itu tafsiran orang agama yang tidak ada asal. Buat pandai dia panggil. Dalam klip sebelum ini, kita dapat saksikan yang Rozaimi kata, orang jadi liberal kerana mereka tak puas hati dengan tafsiran yang ridiculous. Tafsiran orang agama, bukan tafsiran Quranis. Yang ridiculous dan bukan tafsiran Islam. Jadi implikasinya, tafsiran Rozaimi bukan tafsir ridiculous dan tafsiran Islam. Itu logiklah. Tapi kenapa tafsir itu jadi ridiculous? Kerana dia tak ada asal dan buat pandai-pandai. Tak ada asal, buat pandai-pandai. Keywords tu, keywords. Apa itu asal? Apakah specialnya Rozaimi dan geng-geng sekepala dengan dia? Mereka hidup dalam lebih kurang 1000 tahun selepas era Bukhari. Bukhari telah membuat semua groundwork untuk mereka. Ada semua biografi, semua tabakat, asma'ur rijal, ilm al-jarh wa ta'dil. Apa benda tu semua? Benda tu semua ialah maklumat mengenai manusia. Penilaian manusia kepada manusia yang lain. Jadi, Bukhari sendiri tak pernah berjumpa, let's say ada 6 perawi dalam sanad, dia jumpa last one saja. Dia sendiri pun banyak andaian. Apatah lagi Rozaimi dan geng-geng dia. Jadi asal yang Rozaimi kata tu tak lebih daripada maklumat yang tertulis. Mereka bukan alimul ghaibi wa syahadah. Orang yang mengetahui al-ghaib dan benda yang boleh disaksikan. Mereka bukan. Atau bikulli syai'in muhit. Mereka bukan mengelilingi segala sesuatu seperti Allah. Jadi, bolehkah kita percaya kat mereka? Apa beza mereka dengan orang yang kononnya tak ada asal? Sama aja. Cuma, mereka perasan yang mereka lagi terror. Itu saja. Mari kita saksikan seterusnya. Bila dia jumpa tafsiran yang betul, dia akan jadi puas hati. Dalam video yang sebelum ini, Rozaimi kata, mereka yang golongan liberal ni akan puas hati apabila diberikan tafsir yang betul. Betul ke macam tu? Hampa pernah ke tanya ulama pasal al-muqatta'at, huruf-huruf macam alif lam mim, alif lam ra dan sebagainya? Saya ada satu video Kamilin Jamilin, dia pusing, last dia kata kita pun tak tahu. Dia kata sepatutnya maksud tu kena ada dalam bahasa Arab. Pasal Quran tu dalam bahasa Arabiyun Mubin, Arab yang jelas. Tapi
Tak ada. So ulama kata apa? Oh, inilah kononnya proof Al-Quran. Apa? Proof Al-Quran mana tak boleh faham. Kalau kita tengok translation Saudi Arabia punya, Alif Lam Mim, tahu apa dia kata? Dia kata, these are the miracles of Allah and none shall know the meaning. Tuhan bagi kita ayat, sebahagian dari Al-Quran yang dipanggil Hudan Linnas, chapter 2, verse 185, tapi tak ada siapa yang faham kecuali Tuhan. Puas hati itu. Orang yang berakal waras tak akan puas hati dengan jawapan macam tu. Pasal itulah Tuhan kata, Inna syarral dawabi, sesungguhnya seteruk-teruk haiwan, indallah, di sisi Allah, as-summu, pekak, al-bukmu, yang bisu, allazina la yaqilun, yang tidak berfikir. Makna dia pun tak berdialog, dia pun tak tanya. Terima je, ya, alif lam mim. Ni semua kononnya mukjizat. Puas hati ke macam tu, Rozaimi? Tak ada puas hati punya. Sebenarnya, jawapan yang hampa bagi lagi tak puas hati. Pasal apa? Pasal hampa main lambat. Hampa bagi kritikan hadis ni lambat. 1000 tahun lagi lambat dari zaman Bukhari. Macam mana nak puas hati, Rozaimi? Okey, kita saksikan klip yang seterusnya. Dr. Kasim Ahmad, memang dia ilmuwan. Tapi dia bidang apa? Dia bukan bidang pengajian Islam. Dia jadi masalah bila dia baca buku terjemahan. Buku terjemahan dia baca. Dia bukan baca buku yang asli. Dia ambil Sahih Bukhari, terjemahan Sahih Bukhari daripada kitab English. Dalam klip yang sebelum ini, Rozaimi telah mengkritik Dr. Kasim Ahmad kerana membaca hadis dalam bahasa Inggeris dan terikut-ikut dengan salah terjemahan kitab dalam bahasa Inggeris itu. Baik, first point yang saya nak raise, saya ni korespon dengan Pak Kasim 20 tahun. Dari tahun 97 sampai time dia meninggal, saya korespon dengan dia. Banyak topik-topik kita discuss, tapi tak pernah sekali pun dia mention topik ini. So, saya pun tak tahu. Dalam dunia Quranis, dari tahun 97 sampailah saya berkecimpung, also tak pernah ada isu ni. Ada memang beratus contradiction dalam hadis. Beratus. Tapi tak payah masuk isu ni pun. Tak tahu kat mana, macam mana Rozaimi pergi korek isu ni, saya pun tak tahu. Tapi itulah apa Rozaimi kata. Tapi satu saya nak tanya, kalau ada penterjemah yang menterjemah macam ni, siapa dia pak? Apa, pelancong Arab yang duk main negara kita ke? Kah pemain bola sepak Arab ke? Bukan. Yang saya tahu, publisher Darussalam, ya, saya tak kata hadis tu ada dalam Darussalam tu, tapi publisher yang saya tahu, Darussalam publisher kat London ni, mereka pakai scholar-scholar Arab yang memang world class. Ingat siapa-siapa boleh produce translation ke? Tak. Kalau kita nak publish translation tu, benda tu kena ada peer review. Kena tengok dulu siapa yang translate semua. So tak tahu macam mana Rozaimi, dia boleh kata, oh kalau hang baca dalam English, hang mungkin boleh salah. Maksudnya, orang Arab sendiri tak pernah ada pertelingkahan dalam sesuatu maksud. Itu sebenarnya tak betul. Kalau Rozaimi sendiri mesti tahu yang dalam bidang hadis ni, actually bidang tafsir pun, banyak orang Arab akan bertelingkah antara satu sama lain. Pasal apa? Pasal bahasa Arab ni luas. Ada banyak maksud. Dan subjektiviti diri pun akan termasuk dengan masalah ini. Maka janganlah kita nak mengkritik orang pasal dia baca terjemahan English. Orang yang bahasa Arab pun akan boleh salah faham. Saksikan klip yang seterusnya. Dia ambil terjemahan. Nabi SAW sebut, hak suami ke atas isteri. Isteri tidak boleh ayyata'na ahadan takrahunahu. Mana-mana isteri tidak boleh yata'na. Perkataan yata'na tu disalah faham. Mana-mana lelaki ataupun orang yang suami tak suka. So diterjemahkan perkataan yata'na,
Wata'a dalam bahasa Arab dia ada banyak makna. Antara makna yang masyhur adalah bersetubuh. Maka dia terjemahkan dengan bersetubuh. Dia kata tengok, hadis ni bercanggah. Hadis Bukhari bercanggah dengan hadis yang lain. Umar kata mana-mana orang yang berzina dan dia dah kahwin kena rejam dengan batu sampai mati. Tiba-tiba kita hadis yang sama. Mana-mana isteri yang berzina dengan orang lain dalam rumah suami dia tak boleh nak rejam. Nabi kata kalau isteri ni buat juga benda tu, suami kena pukul isteri dengan pukulan yang tidak mencederakan. Maka dia hentam hadis ni atas salah. So dalam klip sebelum ini, Rozaimi telah menerangkan pasal apa dia memahami ayyuti'na itu sebagai menyenangi mereka atau apa macam tu dan bukan berzina. Okey. Apa respon saya? Saya kata macam ni. Saya tengok, saya korek hadis ni dekat internet dan saya jumpa 3 sumber. Sumber pertama, Islam QA. Islam QA ni soal jawab Islam lah, cukup famous. Memang site ni dari dulu lagi duk ada. Depa kata mengenai frasa itu, that they should not allow anyone to sit on your furniture. Furush lah. Furniture tu furush. Whom you dislike. Takrihunahu. So, macam mana tu? Tak ada pun zina. Itu terjemahan pertama. Terjemahan kedua, dari Abu Aminah Elias. Dia ni pun Salafi juga. Hang bukan Salafi. Aku tak tahu apa hang. Tapi dia ni Salafi. Dia kata that they do not let anyone in the house you dislike. Dia pun. And dia quote dari Sahih Muslim, hadis number 1218. Okay. Kedua, ya. Ketiga, dari sunnah.com. Sunnah.com ni memang famous punya hadis punya database. Dia frasanya, they must not bring into your house anyone whom you dislike. Sunnah.com. Semua ni saya dah bagi link. Adakah satu yang kata they do not berjima? Adakah? Tak ada. Mana hang korek ni, Rozaimi? Kah hang terconfuse? Hang ingat ni sebenarnya perbincangan antara pak-pak Arab hang, lepas tu hang kata Kasih Ahmad. Apa ni? Tak ada kena mengena dengan Kasih Ahmad. Kalau Kasih Ahmad baca translation, dia akan sampai ke conclusion hang juga. Tak tahu macam mana. Saya tunggu bukti dari hang. Akhir kalam saya nak kata, kita Quranis ni, kita tak payah pergi isu yang begitu susah macam hadis yang sebelum ini untuk kita buat point yang hadis tu banyak percanggahan. Kalau kita tanya apa ayat yang terakhir diwahyukan oleh Tuhan, itu pun Bukhari dengan Muslim tak setuju. So kita boleh bayangkanlah begitu bercelaru hadis ini. Sampai basic punya principle macam tu pun mereka boleh bercelaru. Pasal itu banyak ulama-ulama bercanggah dengan Rozaimi. Isu arash Tuhan pun mereka dok bercanggah lagi. So, janganlah kita taksub sangat dengan ulama. Ulama ni sebenarnya macam kita juga. Mereka kena fikirkan isu ini. Dan mereka pun kena ikut orang yang sebelum mereka. Mereka tak boleh fikir secara original. Ya. Kita mesti fikir secara original because ini agama kita. Kita tak boleh ikut benda yang kita tak boleh pastikan. Chapter 17 verse 36. Jadi begitulah. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di episod akan datang. Saya harap nak komen pasal Asma Harun. Asma Harun saya baru perasan dia ada satu video di mana dia kata apakah pasal berjima dan infak. Saya nak komen bab tu. Terima kasih kerana menonton. Wassalamualaikum.